Ikrar yang tak akan dikhianati. Ikrar kesatria. Kami berikrar. Bersama. Beriman kepada Tuhan. Dan bertakwa kepadanya. Sebagai janji taat setia demi pertiwi yang dicintai. Kedua, setia kepada negara dan setia berkorban demi kepentingannya dengan tidak sekali-kali menyerah. Janji keutuhan perwira dengan jati diri yang dihormati. Ketiga, memegang teguh disiplin kerja dan terbiasa menjunjung tinggi sikap kepewiraan dan kehormatan kerja. Janji pada keluhuran, sebuah dedikasi. Keempat, mengutamakan pelaksanaan tugas dengan jujur dan ikhlas. Dan janji terus berpegang teguh pada amanah yang diberi. Kelima, menyimpan rahasia negara dengan keketat-ketatnya. Tekad mereka berkorban jiwa dan raga demi janji yang tidak akan dimungkiri. Hanya satu harapan mereka, kedaulatan negara, tanggungjawab bersama. Semuanya demi tanah air, demi Malaysia, teguh bersama. Nama penuh saya Abdul Mokhtar bin Abdul Karim. Nombor tentera 411499. Berasal daripada Seremban, sekolah di King George ke-5 sekolah menengah, dan sekolah rendah pun di King George. Pada tahun 73 saya memasuki Angkatan Tentera sebagai pegawai kadet. Apabila berlakunya insiden semasa operasi di Kerik Perak, pada masa itu pada tahun 78 kami 4 ranger base di Oyak Camp Kuala Lumpur. Tapi oleh sebab ada sighting di kawasan Gerik, kami dihantar ke Gerik lah. Di Gerik, Sungai Wen, saya di satu platoon dihantar di sana. Dan apabila pada pagi saya terus duduk di tempat tu selama 2 minggu, saya rasa di dekat dengan Sungai Wen tu. Apabila pada pagi selepas hujan, saya rasa lepas pagi tu terbayarkan masa kami nak withdraw, saya ada lalu satu pematang bukit lah. Saya terpijak ke atas sama. Ya, waktu yang saya cakap tadi, saya orang yang keempat yang terpijak. Apabila saya pijak, saya melambung ke depan lebih kurang 6 ke 8 kaki saya ke depan. Dan apabila saya nak bangun, saya dapati tapak kaki saya dah macam dah putus lah. Tapak boot pun saya dah tak ada. Saya nak bangun dah tak boleh. So saya pun panggil sarjan saya bagi tahu yang saya terpijak sama. Kita withdraw balik ke belakang dan kita minta bantuan heli lah. Bantuan heli, alhamdulillah heli datang dalam 45 minit. Dalam masa 45 minit heli datang dan bawa saya, dan bawa juga seorang pegawai ganti saya.
Saya ambil alih tempat saya dan saya dibawa ke Hospital Ipoh. Masa di Hospital Ipoh, doktor tu pun cakap saya memang kena potong. Saya cakap okey lah, potong lah. So di situ kaki saya dipotong 8 inci bawah lutut. Itu yang berlaku pada saya. Saya duduk di hospital selama 2 bulan. 2 bulan di Hospital Ipoh sebelum saya discharge balik ke camp lah. Pada tahun awal 79 saya guna kaki palsu. Saya ni boleh potong 8 inci lah. Tak apa-apa ni, walaupun apa ni dia alhamdulillah lah, boleh bergerak macam biasa macam orang lain pula. Saya sedar saya kena ni, dia dekat sini dah putus dah. Macam kena sini dah putus dah. Tinggal tali kasut dia tinggal tali boot dia. Tali boot yang tinggal. Tali itu ni kan yang kat sini kan, yang sini dah tak ada lah. Tapak kasut dah tak ada. Saya tak menyesal dah masuk askar. Dan satu askar banyak membimbing saya yang senang, walaupun apa yang kena memanglah kami punya tugas ya, ataupun dipanggil professional agent yang memang apa ni oleh sebab tugas yang masa tu dan itu sebab kena booby trap. Saya tak menyesal lah. Dalam masuk angkatan pertahanan dan tentera, saya banyak mengajar saya hingga saya jadi beginilah. Pertama sekali kita kena mengenangkan jasa veteran-veteran dan uniform body lah yang telah berkhidmat untuk mencapaikan keamanan lah untuk melawan komunis pada tahun 60 hingga 80 tu. Jadi kita kena kenangkan jasa mereka hingga kita mencapaikan keamanannya. Kedua, kita kena bersyukur dengan apa yang kita telah capai, keamanan yang kita capai, dan saya harap yang generasi akan datang maintain atau menjagalah keamanan yang telah kita capai dan maju ke depan. Saya 829 875 Laskar Kanan TMK Asri bin Oyong, memulai masuk Navy pada 22 Jan 2003 di Pularek KDSI sekarang ni, dan saya telah berkhidmat selama 20 tahun lebih. Tahun depan bulan 1 saya akan menjalani peralihan untuk berhenti pencen 21 tahun. Pada 2009 pada bulan 7 kalau tak silap saya lah, saya menaiki KD Seri Indapura dan berlayar Op Fajar Laut ke Somalia untuk operasi Lanun, iaitu kira last crew untuk KD Seri Indapura lah. Semasa pelayaran saya daripada Lumut ke Lubenan tu, saya membuat selenggaraan pada genset di NJ Room Yos 2. Semasa saya membuat kerja-kerja selenggaraan menukar seawater pump, berlaku satu kemalangan. Ini saya mengetuk satu pahat tu dan dia sopik kena dinding genset dan mantul ke mata saya. Dia menembusi mata putih saya ke belakang mata lah. Jadi saya pun melapor dekat sick bay kapal tu untuk cuci. Bahagian resat kata tak ada kecederaan teruk lah, sebab saya pun pemandangan masa tu okey lagi. Jadi saya teruskan pelayaran sampai ke Somalia dan sampailah balik habis operasi ke Lumut. Kalau seandainya doktor tu kata selepas kejadian tu saya terus dapat rawatan, insyaAllah boleh nampak balik.
sebab benda tu baru lagi, urat tak mati. Yang sekarang ni urat untuk penglihatan dah mati, jadi memang tak boleh nampak lah. Cuma mata tu dia sekarang ni ada silikon, dalam dah kosong, masukkan silikon supaya dia tak nak mengecut. Tapi tak berapa selesa lah, sebab ada juga pakai ubat dengan gel. Untuk saraf pergerakan, klip-klip klip-klip mata semua okey. Cuma untuk penglihatan ni, dia punya saraf dia dah rosak, memang tak boleh nak digunakan. Kalau tukar mata pun tak guna, sebab saraf dia dah rosak. Saya redha lah, mungkin dah kata Tuhan ilahi, saya nak putus sebelah mata, saya terimalah keadaan saya macam ni. Orang rumah saya pun redha dengan keadaan saya macam ni. Kira saya terimalah hakikat tu dengan redha lah, alhamdulillah. Tapi makan masa jugalah, bertahun jugalah saya nak terima hakikat tu, nak serasikan bawa motor, bawa kereta, memandu malam dengan keadaan satu mata kan, penglihatan yang terhad. Memang makan masa bertahun jugalah. Setahun saya menyendirikan diri dekat rumah, diam, memencilkan diri, tak bercampur orang, segan pun ada kan. Jadi tak boleh terima hakikat lah selama setahun tu. Tapi selepas tu isteri hari-hari cakap, takkan kau nak hari-hari macam ni sampai bila? Habis macam mana masa depan anak bini, dia kata kan. Jadi saya fikir balik, saya terpaksa dah kuatkan semangat untuk bekerja selagi yang mampu untuk meneruskan kehidupan bersama keluarga. Pesanan saya buat kawan-kawan mana yang tercedera ataupun tak tercedera tu, janganlah kita putus asa ataupun patah semangat. Sebab benda ni selagi kita dalam perkhidmatan, insyaAllah kita punya kerjaya terjamin. Kalau boleh biarlah sampai ke pencen. Jangan kata orang kita cedera ni mematahkan semangat kita untuk kerja. Macam saya pun, buta mata saya sebelah ni memang pemandangan saya terhad. Tapi alhamdulillah, walaupun saya duduk di bomba KDSI ni, tempat operasi, tapi saya dengan kawan-kawan boleh bekerja sama. Tak ada masalah, bantu-membantu. Kalau macam diorang pergi melawan kebakaran, saya duduk di bilik kawalan untuk menjaga telefon ataupun mengantar makanan, air untuk mereka yang tengah melawan api. Saya tolong. Kadang-kadang tak cukup kru pun, saya turun juga fight api. Tapi kata orang, bahagian supporter belakang lah. Sebab apabila saya dekat depan, saya bahaya. Sebab saya tak nampak pemandangan yang jelas. Jadi diorang yang sihat bahagian depan, saya bahagian belakang. Kira kita support dia. Tapi alhamdulillah duduk KDSI ni, duduk tempat operasi bomba, banyaklah pengalaman, macam-macam pengalaman, melawan api lah, tangkap ular, macam-macam. Seronok lah. Alhamdulillah sampai juga ke pencen. Itu je lah. Assalamualaikum, saya Korporal Udara Muhammad Rizhan bin Razali. Sekarang ni saya berkhidmat di Pangkalan Udara Sendayan. Saya masuk dalam ATM ni pada tahun 2008 dan saya telah pun berkhidmat selama 14 tahun 3 bulan. 19 September tahun 2012, saya telah mengikuti kursus Asas Komando TUDM yang diadakan dekat Regimen TUDM. So pada hari tersebut, kami telah mendapat satu tugasan oleh jurulatih, tasking pada hari itu. So saya dan saya punya sahabat telah pun pergi membuat tugasan tersebut lah. So saya ingat lagi pada ketika itu, hari hujan pada jam 12.30 tengah hari. Ketika kami sedang leka dalam membuat pembuatan pondok tersebut, sahabat saya ni telah memukul paku lah, dan waktu orang cakap sepintar lah, paku tu melantun. Mula saya tak expect sebab kecepatan paku tu melebihi daripada kelipan mata saya tau. Bila dia masuk kena ke mata kanan saya ni, dia tergores, menyebabkan kornea saya ni dia terbelah
ketajaman paku tu menyebabkan kornea saya ni diterbelah dan dia mengeluarkan air lendir yang ada di dalam mata tu berserta dengan kornea saya ni. Bila saya terkena tu, first saya rasa denyutan yang teramat sangat di bahagian belah kanan kepala saya ni. Dibawa sampai ke atas, saya rasa macam nak pitam. Dan saya cuba gagah lagi bangun. Lepas tu saya cuba buka biji mata saya ni, saya dah tak ada nampak cahaya. Kemudian saya minta tolong juga kawan-kawan cuba tengokkan mata saya kenapa kan. Lepas tu dia orang cakap, mata kau ni berdarah ni. Dia cakap, mata kau berdarah. Cakap, time tu saya rasa macam saya dah fikir, yang saya dah tahulah, mungkin mata saya ni memang tak mungkin diselamatkan kalau keadaan dia macam tu sekali. Kemudian saya pun dinilai lah oleh jurulatih, dan kemudian adalah petugas resat datang untuk memeriksa keadaan saya. Pada ketika tu memang saya rasa macam sakit yang amat sangat. Kemudian selepas pemeriksaan tu, mereka pun ambil keputusan untuk bawa saya ke hospital. So dah sampai ke hospital Banting time tu, saya diberi rawatan, tetapi doktor pula mengatakan yang mereka tidak boleh buat kerana tiada pakar, dan saya pula harus pergi ke hospital Klang dengan segeranya. Kemudian saya pun dihantarlah ke hospital Klang, dan saya pun telah mendapat rawatan yang sepatutnya di situ. Kemudian pada pukul jam 8.30 ketika saya sedar dan saya lihat ada keluarga saya di sisi, dan juga ada jurulatih yang juga menemani saya. Dan ketika itulah doktor mengatakan pada saya yang mata saya ni tak dapat lagi dah diselamatkan. So saya rasa time tu, saya rasa macam, saya tak tahu nak cakap apa, tapi saya rasa memang saya rasa macam nak menangis lah. Time tu saya rasa macam, okey, aku punya kerjaya setakat ni cukup. Aku rasa dah tak boleh nak move on sampai ke depan lagi. Itulah apa yang saya rasa sekarang. Tapi saya recover benda tu agak lama lah untuk saya menyesuaikan diri saya. Saya terpaksa macam mana menguatkan diri saya ni. Saya terpaksa kuatkan hati saya terpaksa push diri saya untuk saya nak setanding ataupun saya nak duduk sama tinggi dengan anggota-anggota yang normal dalam pada masa suasana kerja ataupun apa-apa juga bidang tugas. So saya terpaksa recover balik diri saya selama lebih setahun lebih juga. Saya rasa saya cuba menyesuaikan diri saya ni. So saya cuba bersabar, bertahan dengan bimbingan keluarga, dengan nasihat isteri kan. Lepas tu fikir anak-anak lagi, saya terbayang. So saya kena, nak tak nak, saya kena kuatkan diri saya, kena force diri saya. Saya cakap mental saya kena kuat demi isteri, anak saya, dan sebab saya sayang akan kerjaya saya ni. Sebab saya memang minat kerjaya saya ni sejak saya daripada kecil lagi lah. Dah saya tanam dalam diri saya, satu hari aku akan pakai baju keramat ni, insya-Allah. Pada hadirin sekalian, Angkatan Tentera Malaysia sentiasa menekankan aspek kebajikan warga, keluarga dan juga para veterannya. Saya bersama ketiga-tiga Panglima Perkhidmatan telah bertekad untuk terus memastikan aspek ini diberi perhatian yang khusus demi memastikan moral warga dan keluarga sentiasa berada di tahap yang terbaik.